Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sepertinya sahabat-sahabat semua, ya pembangkang ini tidak diperlukan lagi ya di dalam Dewan Rakyat. Kalau mereka datang pun tidak habis-habis berpolitik, provokasi, menunggang isu-isu 3R dan sebagainya. Jadi hari ini kita boleh nampak ya kualiti ahli-ahli parlimen daripada pihak kerajaan bersoal jawab dengan menteri ya, dan kita boleh nampak inilah sebenar sahabat semua yang boleh membangunkan negara kita ya, dengan persoalan-persoalan ini kemukakan itu satu soalan yang mantap, bernas dan sebagainya. Jadi saya ingin membawakan anda sahabat semua persoalan daripada YB MP Port Dickson, kalau saya tak silap PD Port Dickson, ataupun Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton video ini. Datuk Seri Aminuddin bin Harun, Port Dickson. Terima kasih Tuan Sri. Soalan nombor 3. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua. Program pendidikan dan kesedaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepentingan peralihan tenaga dilaksanakan melalui program literasi tenaga secara bersepadu di bawah Malaysia Energy Literacy Program dengan izin atau singkatannya MELP, MELP. Program flagship ini menyediakan akses kepada maklumat tepat dan dipercayai mengenai tenaga serta menjelaskan kepada masyarakat terutamanya generasi muda mengenai peranan dan kepentingan peralihan tenaga. Di bawah platform MELP, kesemua program literasi berkaitan tenaga diselaraskan dan melibatkan kerjasama daripada pelbagai jabatan kerajaan dan institusi seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Suruhanjaya Tenaga, Pihak Kuasa Pembangunan Tenaga Lestari ataupun SEDA dan syarikat-syarikat utiliti. Setakat ini, 4 program telah dilaksanakan di bawah MELP pada tahun ini. Yang pertamanya menyediakan modul dan sukatan pelajaran subjek literasi tenaga untuk ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam swasta. Setakat ini, Universiti Tenaga Nasional ataupun UNITEN, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaysia Kelantan telah menawarkan kursus ini kepada para pelajarnya. Yang kedua, melaksanakan program Energy Efficiency ataupun EE Challenge oleh ST dengan melibatkan sekolah-sekolah di seluruh negara. Sepanjang 10 tahun pelaksanaannya, EE Challenge telah merekodkan penyertaan terkumpul sebanyak 1,157 buah sekolah dan seramai 7,017 peserta dalam pelbagai kategori. Berdasarkan kaji selidik, lebih 70% daripada peserta menunjukkan peningkatan dari aspek pemahaman mengenai cara-cara untuk mengurangkan penggunaan tenaga di rumah dan sekolah. Yang ketiga, mengadakan program kerjasama di antara TNB dan The Star Media Group dengan izin Powering the Future Workshops yang melibatkan sebanyak 60 buah sekolah, dan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penjimatan tenaga serta peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui. Dan yang keempat, merancangkan aktiviti kempen dan promosi mengenai kelestarian tenaga melalui media sosial dan saluran komunikasi lain seperti kempen Pesan Mak. Program ini merupakan kempen kesedaran secara santai yang bertujuan untuk mengalahkan amalan jimat tenaga di rumah dan tempat kerja, serta menyokong usaha kerajaan dan mengurangkan pembaziran tenaga dan menangani perubahan iklim. Tuan Sri Yang Di-Pertua, dengan menggunakan pendekatan edutainment dan kreatif, program-program ini mampu menarik lebih ramai penyertaan awam, terutamanya generasi muda, dalam menyokong agenda pada tenaga dan kelestarian negara. Terima kasih. Sanjeev Port Dickson. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apakah cabaran utama pada masa kini yang dihadapi dalam usaha peralihan ke sumber tenaga boleh diperbarui ini, khususnya dari aspek ekonomi dan sosial, dan bagaimana usaha peralihan ini memberi impak terhadap keselamatan tenaga negara? Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Pendekatan kita ialah untuk memastikan bahawa the trilemma dengan izin, iaitu bagaimana kita nak imbangi pertama sekali di antara kemampanan dan kelestarian alam sekitar dengan komitmen kita untuk net zero
menjelang 2050. Yang kedua ialah keterjaminan bekalan tenaga. Yang ketiga iaitu kemampuan ataupun mampu biaya oleh pengguna. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang, base load ataupun beban asas tenaga kita ialah berasaskan arang batu dan juga gas. Bekalan tenaga boleh baharu yang kita beri tumpuan sekarang ini yang paling cepat, yang paling mampu milik ialah berasaskan solar. Dan cabarannya ialah solar ianya ada intermittency ataupun ketidakseimbangan bekalan disebabkan keadaan bergantung pada keadaan cuaca. Begitu juga tenaga angin dan sebagainya. Dan ini menyebabkan kita kena pastikan grid sistem kita ini terpelihara. Sebab itu cabaran utama kita ialah bagaimana kita nak melabur, memastikan grid kita ini dapat ditingkatkan kemampuannya. Ini pelaburan yang pertama yang harus kita buat, di mana pelaburan yang agak besar. Yang kedua ialah untuk pelaburan grid ini kita bukan saja memastikan grid sistem yang baik, tapi juga sistem yang berasaskan digital, yang juga smart sistem dan sebagainya, supaya masa depan ianya akan memastikan keterjaminan, kestabilan dan juga ianya mampu untuk kalis masa depan. Yang ketiga ialah bagaimana kita nak pastikan tarif supaya ianya lebih fair and just ataupun adil dan seksama di kalangan para pengguna. Ini cabarannya sebab pelabuhan baru sudah pasti akan meningkatkan kos dari segi tarif dan sebagainya. Dan ini kita kena imbangi di antara pelaburan, tapi pada masa sama imbangi keperluan rakyat dan keterjaminan bekalan. Dan yang lebih penting ialah kestabilan ataupun kelestarian alam sekitar kita. Terima kasih. Baik, silakan Gray. Okey, terima kasih. Kita tahu bahawa negara letakkan sasaran untuk net zero 2050. Cabaran besar ialah tentang panel solar yang akan tamat tempoh life dia, tempoh hayat dia. Dan dia akan menjadi pemangkin kepada pelepasan karbon yang agak besar pada waktu itu. Bila panel-panel solar ni yang dah expired dan berdepan dengan cabaran besar bagaimana untuk pelupusan dan sebagainya. Dan itu dia akan mengulang balik apa yang kita alami sekarang. Persoalan saya dua. Yang pertama, tahniah kerajaan telah melanjutkan tempoh NEM net metrik pada sehingga Disember 2024. Persoalan saya ialah berapa peratus pencapaian di kalangan golongan B40 yang berkesempatan di atas pelepasan di atas program tersebut. Yang keduanya, apakah kerajaan berhasrat untuk mewajibkan industri perumahan untuk memasang solar, panel solar di rumah-rumah mampu milik atau projek perumahan bagi membantu kerajaan mencapai net zero 2050. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk solar, bila habis hayat, yang kita fokuskan sekarang ini ialah recycle ekonomi. Maknanya kitaran semula, di mana alat-alat tersebut, mana yang boleh dikitar semula, akan dikitar semula dan hanya berapa peratus saja yang mungkin akan diuruskan secara yang boleh diterima dari segi kemampuan untuk mematuhi kehendak alam sekitar kita. Kalau kita belajar daripada China, mereka sekarang ni sekitar semula lebih kurang 80% peralatan itu boleh dikitar semula. Jadi itu yang kita lihat, di recycling ekonomi ini akan diberi tumpuan. Berhubung kait dengan solar di Bumbung, memang kita galakkan di bawah NETA sekarang ini memang perumahan, Sime Darby sebagai contoh, untuk meletakkan solar di atas bumbung, di mana pemilik-pemilik itu nanti akan mendapat sewaan dan diuruskan oleh syarikat perumahan itu sendiri. Ini salah satu pendekatan kita untuk meletakkan solar di bumbung dan akhirnya mereka akan bekalkan kembali kepada grid dan hasilan itu akan dikongsi, termasuklah biayai kepada pemilik-pemilik rumah. Itu yang untuk perumahan-perumahan baru yang dilaksanakan. Itu sedang dibuat sebagai pilot project di bawah program Sime Darby dan insya-Allah diharapkan berjaya nanti akan dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh negara. Untuk B40 peratusannya sebagaimana kita tahu
B40 sebenarnya di bawah program kerajaan, mereka mendapat peruntukan di mana mereka dapat rebate, tarif elektrik. Jadi kita tidak memberilah khususan untuk mereka meletakkan solar di rumah dan sebagainya sebab penggunaan mereka sebenarnya agak kecil. Dan untuk melabur dengan solar, ianya tidak memberi pulangan yang baik. Jadi kita lebih sesuai memberi rebate pada mereka dan tidak memberikan fokus untuk mereka meletakkan solar di bumbung-bumbung rumah mereka. Jadi pendekatan kita sekarang ini melingkupi ataupun merangkumi keseluruhan lapisan masyarakat kita dan pendekatannya ialah perbezaan dari segi apakah bantuan kerajaan pada setiap kumpulan itu tadi. Terima kasih. Baik, sementara kita atas tajuk itu, saya juga nak umumkan bahawa mulai 1 Oktober tahun ini, Parlimen ini sendiri, tenaga digunakan ialah tenaga solar. Tahniah Tan Sri. Jadi kita ialah di antara parlimen yang terawal di dunia yang menggunakan solar system. Terima kasih kepada Kementerian Peralihan Tenaga Transformasi dan juga terima kasih kepada Kementerian Keuangan. Boleh tanya satu soalan tambahan lagi? Sebab tajuk ni tajuk Tan Sri peminat tajuk ni. Boleh saya tanya soalan tambahan satu lagi? Boleh. Terima kasih. Saya bekas speaker. Tan Sri Speaker nampak peminat Ya, saya tajuk mantan NATR speaker, ni. saya berikan. Tan Sri Speaker, terima kasih banyak. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Tadi kita bercakap tentang energy efficiency dan saya nampak kerajaan nak bagi rebate kepada mereka B40. Tak boleh ke kerajaan memikirkan langkah yang lagi jauh ke hadapan untuk kita melihat mereka yang B40 ini dapat menggunakan produk-produk energy efficiency. Sebab bagi saya, Tan Sri Ketua, energy consumption itulah yang menyebabkan kita terpaksa menjana elektrik dan akhirnya memberikan carbon footprint dan akhirnya melepaskan carbon emission. Boleh tak kalau kerajaan memikirkan supaya produk-produk yang energy efficiency ini kepada B40 ni kita dapat bagi yang affordable. Sebab apa yang di market sekarang Tan Sri, bila produk yang energy efficiency dia akan lagi mahal berbanding yang konvensional. Kalau ini dapat kita lihat seperti mana Jepun buat, di supermarket mereka ada LED yang murah dan akhirnya dia akan memberi kesan sebab kita bercakap tentang NATR, pillars yang pertama adalah energy efficiency. Produk yang dihasilkan itulah yang akan memainkan peranan untuk kita ada energy consumption. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih, Saya Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Parti Besar. Sememangnya program ini sedang berjalan di bawah program SEDA di mana mereka yang membeli peralatan yang diluluskan pada kadar 5 dan 4 bintang akan diberi rebate untuk membeli peralatan tersebut. Mereka boleh tuntut ke SEDA. Malahan untuk tahun depan sudah pun diluluskan, diumumkan dalam bajet 70 juta diperuntukkan untuk kita teruskan program ini. Dan diharapkan dengan program ini bukan saja kesedaran dari segi energy efficient tapi juga diharap dapat membantu khususnya kumpulan-kumpulan yang memerlukan. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Dr. Abdul Ghani bin Ahmad Jerlun. Hari Raya Terbaik itu dia sahabat semua. Soalan-soalan dan jawapan terbaik daripada YB Menteri. Ya. Jadi macam yang saya katakan, tugas pembangkang ini seakan-akan tidak diperlukan ya di dalam Dewan Rakyat. Kerana kita tahu sepatutnya mereka ini menjadi semak dan imbang, tetapi kelihatannya mereka ini hanya menyemak di dalam Dewan Rakyat. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.